Hai semua, kita sambung bab 9 iaitu teknologi angkasa lepas. Hari ini kita akan pergi kepada topik yang kedua, 9.2 iaitu sistem penentu sejagat atau dikenali sebagai GPS. Dalam video ini, cikgu akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan GPS, bagaimanakah GPS itu berfungsi, dan yang ketiga, kegunaan GPS. Okey, jadi sekarang kita lihat maksud sistem penentu sejagat ataupun dalam English Global Positioning System atau singkatannya GPS. Ia merupakan suatu sistem navigasi yang memberi maklumat tentang lokasi dan masa kepada penggunanya dalam semua keadaan cuaca. Sekarang kita lihat bagaimana GPS berfungsi. GPS terdiri daripada 3 segmen, iaitu yang pertama merupakan segmen kawalan, yang kedua adalah segmen angkasa dan yang ketiga segmen pengguna. Okey, kita lihat segmen yang pertama dahulu iaitu segmen kawalan. Segmen ini terdiri daripada stesen kawalan utama, stesen kawalan utama alternatif, antena arahan dan kawalan, dan juga stesen pengawasan. Stesen pengawasan akan menerima isyarat dari satelit GPS yang mana akan dihantar ke stesen kawalan utama. Kemudian stesen kawalan utama akan menjanakan mesej navigasi di bumi. Antara maklumat yang dihantar dari antena bumi ke satelit GPS adalah posisi satelit GPS, data atmosfera dan juga almanak. Almanak merujuk kepada maklumat yang berkenaan dengan astronomi, contohnya seperti data masa untuk matahari terbenam dan juga terbit, selain daripada itu posisi planet dan sebagainya. Sekarang kita lihat segmen angkasa pula. GPS terdiri daripada suatu rangkaian satelit. Satelit GPS bergerak pada orbit yang dikenali sebagai orbit separuh segerak bumi. Ketinggian orbit ini adalah pada 20,000 km iaitu merupakan orbit sederhana bumi MEO. Dan tempoh orbit lebih kurang 12 jam. Dalam GPS, sekurang-kurangnya 4 buah satelit GPS dapat dilihat pada setiap masa dari semua lokasi di bumi. Antara maklumat yang dihantar dari satelit GPS ke alat penerima GPS termasuklah posisi satelit GPS dan juga masa isyarat itu dihantar. Okey, sekarang kita lihat segmen yang ketiga iaitu segmen pengguna. Pengguna merujuk kepada sesiapa sahaja yang menggunakan alat penerima GPS, seperti telefon pintar dan juga alat GPS di dalam kereta. Lokasi bagi suatu tempat dapat ditulis dalam 2 jenis format penulisan iaitu darjah minit dan saat ataupun DMS, dan yang kedua adalah darjah desimal ataupun DD. Kita lihat dahulu 2 jenis format penulisan koordinat GPS tadi. Yang pertama itu adalah koordinat format TMS. Bandingkan koordinat bagi 2 tempat. Yang pertama Planetarium Negara di Kuala Lumpur dan satu lagi Copacabana Rio de Janeiro di Brazil. Ini adalah cara penulisan bagi kedua-dua tempat tersebut mengikut format TMS. Huruf N adalah north, maksudnya tempat ini berada pada hemisfera utara. Manakala huruf E adalah east, iaitu kedudukannya pada bahagian timur garisan Greenwich. Kemudian S ialah south, iaitu tempat ini berada pada hemisfera selatan, dan W adalah west, maksudnya dia berada pada bahagian barat garisan Greenwich. Sekarang kita lihat koordinat format DD pula, iaitu darjah desimal. Dalam format ini, huruf N, S, E dan W tidak ditulis. So, bagaimana kita mau tahu kedudukannya?
Jadi kaedahnya adalah dengan melihat bahagian hadapan nombor pertama, iaitu kalau nilai positif, maksudnya ini mewakili latitude pada hemisfera utara. Manakala nilai negatif, dia mewakili latitude pada hemisfera selatan. So maksudnya positif utara, negatif itu selatan. Kemudian pada longitude pula, nilai positif ini dia mewakili longitude ke timur garisan Greenwich. Dan nilai negatif mewakili longitude ke barat garisan Greenwich. Ingat, positif timur, negatif barat. Okey, so raja ini dia menunjukkan hubungan 3 segmen yang membentuk GPS, iaitu segmen kawalan, segmen angkasa dan juga segmen pengguna. Okey, sekarang kita lihat kegunaan GPS. GPS ini digunakan untuk tujuan navigasi dalam pelbagai jenis pengangkutan. Contohnya pengangkutan darat, laut, udara dan juga angkasa lepas. Contoh aplikasi navigasi yang menggunakan koordinat GPS adalah seperti Google Maps dan juga Waze. Rasanya kamu pernah guna juga ni kan dalam handphone kamu? Okey, itu saja. Habis sudah untuk subtopik ini. Thank you very much you guys. Bye, take care, stay safe.